Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar lepasan SPM 2020. Baik, hari ini cikgu nak kongsikan dengan kamu semua berkaitan dengan permohonan UPU online. Hari ini 20 hari bulan 3 adalah proses pendaftaran. 21 hari bulan 3 akan bermula proses pengisian program, pilihan program, dan 31 adalah tarikh akhir untuk pengesahan program yang dipohon. Baik, untuk hari ini apa yang cikgu nak ceritakan adalah bukan satu perkara yang baru, mungkin ada yang dah tengok di mana-mana di YouTube dan sebagainya lah. Tapi tak kisah. Yang penting cikgu nak ulang dan tekankan balik beberapa perkara yang kamu kena lihat. Okey, berkaitan dengan permohonan UPU online. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan senarai universiti yang boleh dipohon. Okey, kalau ikutkan list di Malaysia ni, kita ada lebih kurang 20 universiti awam. Tetapi untuk permohonan lepasan SPM, ada beberapa universiti yang tidak menawarkan program pengajian kepada lepasan SPM. Jadi jangan pelik kalau kamu jumpa ada universiti yang tak tersenarai dalam UPU Pocket bila kamu nak pilih program-program tapi tak disenaraikan. Sebagai contoh UTM, tak ada program yang ditawarkan kepada lepasan SPM. Jadi macam mana cikgu? Saya nak masuk UTM boleh, tapi selepas kamu ada STP ataupun yang setaraf dengannya seperti matrik ataupun diploma. Jadi kamu boleh further study, sambung di peringkat ijazah di UTM. Masa tu ada pilihan. Jadi kepada pelajar lepasan STP akan ada menu pilihan program di universiti-universiti tertentu, terutama Universiti Pendidikan seperti UTM dan juga USM. Okey. Baik, seterusnya adalah dalam UPU juga kita boleh mohon untuk belajar di 36 politeknik. Ada lebih kurang 36 politeknik yang mana terdiri daripada politeknik premier, yang mana kelayakan untuk mohon tu lebih tinggi daripada permohonan ke politeknik yang lain. Kita juga ada College Community ataupun KK. Kemudian kita ada Institut Latihan Kemahiran Awam ataupun ILKA. Lepas ni cikgu akan bersebut ILKA je lah. Antaranya adalah IKBM, IKM dan lain-lain lagi. Jadi ini adalah tempat-tempat yang boleh kamu mohon dalam UP online. Cikgu, kalau saya nak jadi cikgu, saya nak belajar matrik kat mana cikgu? Okey, itu di luar daripada UP online. Nanti cikgu akan ceritakan dalam video yang lain. Seterusnya adalah kategori. Okey, dalam permohonan kamu tu ada dua sahaja kategori, iaitu SPM 2020, iaitu SPM tahun semasa, dan juga yang kategori B tahun yang sebelum. Okey, ini senang saja. Manakala untuk STP, anak-anak pelajar STP semua dia ada 1, 2, 3, 4 kategori. Kamu STPM 2020 ya. Okey. Sekarang ni ini adalah syarat am. Syarat am ni maksudnya syarat paling asas lah yang kamu perlu ada untuk memohon dalam permohonan UPU online. Kalau kamu tengok kat sini, apakah yang dimaksudkan syarat am? Yang pertama, mestilah warga negara Malaysia, ada kad IC kad pengenalan, layak memohon. Kemudian dia ada dua kategori ni. Yang pertama adalah universiti awam ataupun politeknik premier. Ini yang cikgu sebut tadi, politeknik premier. Yang mana untuk belajar di peringkat asasi, kamu perlulah ada SPM dan yang mana 5 daripada subjek yang utama termasuk bahasa Melayu adalah perlu kepujian ya, ataupun kredit. 5 mata pelajaran termasuk bahasa Melayu plus lulus sejarah. Ini untuk asasi. Manakala untuk diploma, pemohon mestilah ada CJ SPM, kamu ada CJ SPM. Kemudian 3 kepujian termasuk bahasa Melayu, 3 mata pelajaran yang kredit termasuk bahasa Melayu plus lulus sejarah. Okey, ini untuk diploma di UA ataupun Politeknik Premier. Kemudian kita lihat pada kelayakan SPM untuk kemasukan ke politeknik konvensional, politeknik metro. Contoh kita di Kuantan ada politeknik metro, kalau tak salah cikgu. Kemudian kita ada college community dan juga ILKA. Ini cikgu dah sebut tadi apa ILKA.
Syarat dia untuk buat diploma, kamu hanya perlu 3 kepujian daripada 3 mata pelajaran. Dan lulus bahasa Melayu dan sejarah, dua-dua subjek ni kena lulus. Kemudian kalau nak mohon sijil, kamu nak sambung belajar, nak buat sijil. Jadi kamu menduduki peperiksaan SPM, boleh membaca, menulis dan mengira. So boleh sambung belajar di peringkat sijil. Baik, itu adalah dari segi syarat am. Kemudian untuk STP pula, tadi SPM. Untuk STP terbuka kepada, sekejap. Okey, untuk STP terbuka kepada warga negara Malaysia, pemustin tetap dan pemustin sementara yang mempunyai kad pengenalan. Okey, kamu sendiri tahu. Pelajar yang bukan warga negara Malaysia, pemegang PIPR dan MKS akan diproses kepada syarat kemasukan yang ditetapkan. Okey, ini pun jelas ya. Okey, untuk STPM 2020. Okey, kamulah kamu. SPM masa SPM dulu subjek bahasa Melayu perlu kepujian dan juga lulus sejarah. Okey. PNJK STP kamu perlulah 2.0 minimum grade C dalam 3 mata pelajaran termasuk pengajian am. Dan bagi muid perlulah band 1. Okey. Jadi yang matrik ni cikgu tak terangkanlah Jadi untuk kamu SPM 2020 perlu mohon perlu mohon. Baik, seterusnya cikgu cuba pantas sikit ni kelakar diploma tak ada yang terlibat dengan kamu. Okey, ini syarat khas. Tadi cikgu sebut tentang syarat am, syarat khas. Syarat khas tadi kamu dah lepas. Yang kemudian yang kedua perkara yang kamu perlu lalui adalah syarat khas. Syarat khas ni adalah kelaikan khas yang ditetapkan oleh setiap universiti awam, politeknik, KK, ILK bagi sesuatu program pengajian yang ditawarkan. Pemohon perlu memenuhi syarat-syarat khas program pengajian seperti yang dinyatakan dalam syarat khas dalam e-panduan permohonan. Okey. So, macam mana kamu nak tahu syarat khas setiap pusat pengajian yang kamu nak pergi, yang kamu mohon? Adalah yang pertama UPU online, rujuk di portal ataupun website UPU. Kemudian yang ini yang selalu cikgu sebut, cikgu suruh pesan kamu download UPU Pocket dalam kamu punya handphone. So dalam tu study apa syarat-syarat khusus terutama program-program yang kamu ingin mohon. Okey. Kemudian perhatian. Okey, ini pun kena bagi perhatian. Ada program-program tertentu yang mana memerlukan ujian ataupun temuduga. Jadi kamu nak tahu macam mana adalah ada tanda hashtag ni. Ni kalau kamu perasan ni, cikgu ulang balik. Program temuduga ujian dia ada bertanda hashtag ataupun pagar ni di nama program. Jadi kalau kamu nak tahu dia ada tanda hashtag ataupun tanda pagar tu, maka program tu dia ada temuduga. Baik, seterusnya adalah penentuan aliran SPM. Ini pun agak simple sebab kalau kamu baca slide ni nanti cikgu akan share, kamu boleh dapat baca cikgu nak terangkan secara tambahan maklumat-maklumat yang kamu perlu tahu. Okey, untuk aliran sains dia kata penentuan aliran bagi sains ialah pemohon mengambil mana-mana 4 daripada 5 mata pelajaran yang disenaraikan kat bawah ni. Kat sini cikgu kategorikan ada 1, 2, 3, 4, 5 kelompok kelompok ataupun mata pelajaran. Matematik tambahan, fizik, kimia, biologi. Okey, yang kumpulan yang kelima ni dia banyak. Kamu perlu ambil salah satu saja syarat dia. Tak bolehlah kamu ambil 2 kat sini tambah lagi 2 kat atas. No, bukan. Yang kat bawah ni hanya satu saja kelompok, kemudian 3 lagi daripada yang senarai di atas. Ini aliran sains. Jadi kalau kamu tak cukup ni 4 daripada 5 kelompok ni, maka automatik kamu dikira dimasukkan ke dalam aliran sastra. Okey. Simple, cikgu cuba ringkas. Okay, ini panduan lah untuk penentuan aliran yang cikgu dah beritahu tadi. Cikgu ambil lah satu contoh. Pelajar satu ni dia ada ambil matematik, dia tak ambil admat. Okey. Kemudian dia ambil fizik 2. Dia ambil kimia 3. So syarat untuk penentuan aliran sains adalah 4. 4 daripada kelompok kumpulan yang tadi. Dalam kelompok kumpulan yang tadi, okey, dia ada ambil sains komputer. Kelompok yang kelima tadi. So cukuplah 1
dalam aliran sains. Jadi begitulah sebaliknya, kalau tak cukup dia akan jadi aliran sastra. Okey, next untuk STP pula, dia mengambil mana-mana dua subjek berikut. Sama ada matematik moden, matematik tambahan, further matematik, ataupun fizik, kimia, biologi, teknologi maklumat, komunikasi, sains kan. Okey, inilah yang senarai kat sini ya. Okey, kalau dia ambil dua daripada subjek-subjek yang tersenarai ni, dia dikira aliran sains. Jadi kalau tak ada, sama juga tadi ya. Okey, itu sahaja. Kemudian cikgu, macam mana tadi syarat am saya dah lulus, syarat khusus pun saya dah rujuk. Okey, apa dasar, apa pertimbangan pihak UPU online tu nak pilih pelajar yang masuk? Sebab yang mohon tu ramai, mungkin 70,000, mungkin 200,000, mungkin 10,000, mungkin ya. Okey, jadi apa yang kamu kena tengok dasar dia, ini kita tengok satu-satu ya. Yang nombor satu ni pencapaian akademik dalam peperiksaan. Ini paling asas. Okey. Okey, sebelum itulah cikgu nak tunjuk dulu. Ini dulu. Dasar pemilihan adalah berasaskan prinsip meritokrasi. Apa meritokrasi? 90 markah akademik ataupun kurikulum, 10 markah lagi adalah co-curriculum. Jadi 90, 10 jadi 100%. Itu penilaian dia. Jadi macam mana nak tengok ya. Okey, yang pertama sama juga ni. Akademik ni kurikulum. Yang kedua pencapaian dalam aktiviti co-curriculum, ada persen dia. Nanti cikgu tunjuk contohnya orang yang akademik dia markah dia agak tinggi, co-curriculum dia agak rendah, jadi total tu dia tak dapat tinggi. Berbanding pelajar yang tak terlalu tinggi tapi kurikulum dia maksimum, jadi dia lebih tinggi markah dia ya. Okey. Yang ketiga, kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. Jadi kalau program yang dia minta tu mesti mata pelajaran tu bersesuaian dengan program yang dia mohon. Kemudian grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Grade mata pelajaran tu dia akan kira nanti merit. Cikgu macam mana nak kira tu merit. Inilah nanti cikgu akan tunjuk. Okey, seterusnya yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan. Okey, cikgu dah sebut tadi. Lulus temuduga. Ni kalau khusus yang ada temuduga. Kalau tak ada, tak adalah ya. Kemudian yang ketujuh, program pengajian pilihan pemohon mengikut keutamaan. Bermaksud dengan result yang kita ada tu bersesuaian dengan syarat ataupun keperluan am dan juga khusus program yang kita minta. Jadi kalau kita tak strong subjek-subjek tertentu tapi kita minta program yang perlukan subjek tadi lebih strong, jadi dia tak bersesuaian. Jadi kalau orang meletakkan subjek yang dia mohon bersesuaian dengan program yang dia mohon, match, merit dia tinggi, jadi peluang dia lebih tinggi untuk dapat. Kemudian yang 8, bilangan tempat yang disediakan oleh UA, Politeknik, KK dan LK. Maksudnya apa cikgu? Maksudnya ada beberapa kursus ataupun program yang mana permintaannya sangat tinggi. Pelajar ramai yang berminat. Favorite pelajar untuk mohon. Jadi sebaliknya tawaran tempat tu terhad. Sebagai contoh, ada beberapa kursus atau program yang disebut program yang kompetitif. Kompetitif tu maksudnya tawaran yang ditawarkan sikit bilangannya, tapi pelajar yang mohon tu banyak. Persaingan tu sangat tinggi. Itu maksud dia. Jadi bila persaingan yang sangat tinggi, walaupun dia markah dia agak tinggi, merit tinggi, tapi tawaran tempat tu sedikit. Jadi yang the best tu dia akan dapat tempat. Tapi yang ke belakang sikit tu dia dah tak dapat walaupun markah dia agak tinggi. So kalau kita nak mohon, kita pastikan kalau kita tidak strong ataupun tidak tinggi, kita pilih program yang tinggi dengan bersesuaian dengan kita punya result. Okey, ni cikgu dah terang tadi. Okey, baik, seterusnya pengiraan merit. Tadi cikgu sebut merit apa cikgu? Merit ni meritokrasi. Okey, pengiraan merit. Cara nak kira markah merit ni dia bukan ikut suka je. So ada subjek-subjek yang diambil kira, yang diwajibkan perlu kira, walaupun subjek tu rendah kita kena kira. Berbanding dengan
subjek-subjek lain. Okey, untuk aliran sains, cikgu tengok sains dulu. Okey, 90 markah yang cikgu sebut tadi, mesti ambil kira subjek-subjek yang dinyatakan di sini. Okey, sebenarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelompok. Okey, jadi ini wajib dia akan ambil markah kamu. Walaupun kamu rendah yang ini, dia wajib ambil. Kalau kamu tinggi, baguslah. Math, fizik, kimia, ataupun biologi, ataupun mana-mana kumpulan dalam ni. Dan lepas itulah baru dia akan ambil 30 markah daripada 3 mata pelajaran terbaik yang lain. Jadi kalau dia ambil 8 subjek contohnya, balance tu, selebihnya tu dia akan ambil 10 markah. Kalau dia ambil lagi banyak subjek yang dia ambil, jadi dia akan pilih mana yang tertinggi untuk dikira, 30 markah. Itu untuk sains. Bagaimana dengan sastra? Okey, sastra 5 mata pelajaran juga yang wajib dia ambil markahnya, BM, matematik, sains, sejarah dan ataupun pendidikan Islam ataupun kelompok yang berada dalam kelompok yang ini. Dia akan automatik akan ambil markah daripada sini. Kamu kena ambil. Dan sama juga yang tadi, lebihan mata pelajaran yang lain tu dia akan ambil 3 mata pelajaran yang terbaik lah. Yang terbaik saja markahnya dia akan ambil. Okey, ini yang cikgu sebutkan tadi, 90 daripada 5 mata pelajaran tadi, 30 daripada lebihan mata pelajaran yang 5 tadi. Kemudian dia akan masukkan markah co-curriculum kamu. Yang ni kamu jangan pening sangat nak kira, sebab dalam website tu ada dia punya calculator dia. Yang penting kamu tahu markah kamu untuk kamu kira markah kamu. Ini dia punya grade markah lah. Okey, jadi keseluruhan ni nanti markah merit ni markah akademik 90%, kemudian markah co-curriculum 10%. 90% ni yang ni lah tadi, 90 dengan 30 ni. So itu dia punya cara pengiraan merit. Okay. Ini satu contoh macam mana nak kira merit berkaitan dengan pelajar aliran sastra. Ini 5 mata pelajaran yang cikgu sebut tadi, yang diwajib tadi kan. Dia ambil kira MBI, kemudian salah satu pendidikan Islam, sejarah, matematik. Ni dia ambil, dia letakkan pedangan. Ni semua mata pelajaran yang dia ambil lah. 5 sekejap, 5, 1, 2, 3, 5 sains. Okey, sorry, ini yang mata pelajaran yang diambil. Okey, ini mata pelajaran utama. Kalau tengok kat sini, okay, cikgu dia ambil bahasa Melayu, yang dia wajib ambil pendidikan Islam, sejarah, matematik dengan sains. Ini wajib dia akan kira berapa markahnya. Ini dia akan totalkan, dia akan dapat 62. Kemudian ni formula dia, kamu jangan pening lah. 62 darab 90 bagi 10 dia dapat 62 plus 3 mata pelajaran terbaik yang lain. Pelajaran ni dia ambil 9 subjek. So yang balance daripada 5 tu dia akan ambil yang terbaik, yang tertinggi adalah yang ini. 18 ni apa? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, kemudian ekonomi asas dan juga sains rumah tangga ataupun ekonomi rumah tangga. So dia akan totalkan 42 ni darab 30 bagi 54, dia akan dapat 23.3. Dia akan pluskan, tambahkan dengan 62 per 120 kali 90, dia akan dapat 63.98. Ini markah kurikulum dia, akademik dia 63.98. Tadi cikgu sebut markah KOKO. Markah co-curriculum ni dia ambil daripada bahagian sukan yang cikgu kamu masukkan dalam sistem lah, berdasarkan pencapaian kamu. Maka dia kat sini adalah 7. So dia akan totalkan 63.98 tambah 7. Jadi markah merit si Ahmad, si Ali ni adalah 70.98. So inilah markah. Jadi daripada ramai-ramai pelajar tu dia akan susun lah ikut rank pelajar ni. Okey, perbandingan markah merit pelajar SPM aliran sains. So untuk yang ini cikgu akan sambung selepas ini. Take 5 dulu. Okey, jadi itu saja dulu. Lepas ni kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.